dakwaan ke atas Hakim Nazlan. Alasan keputusan Mahkamah Persekutuan Tan Sri Yang di-Pertua adalah relevan kerana memuktamadkan kes ini bahawa sumber wang dikatakan telah diselewengkan dari SRC International Sdn Bhd tidak relevan bagi tujuan pembuktian pertuduhan melibatkan kesalahan jenayah pecah amanah. Elemen penting untuk dibuktikan bagi pertuduhan tersebut adalah sama ada tertuduh mempunyai dominasi terhadap dana yang diselewengkan. Mahkamah Persekutuan mendapati bahawa tidak ada kaitan di antara pekerjaan terdahulu Hakim Nazlan di Maybank dengan pertuduhan tersebut. Sumber dana yang diselewengkan itu tidak relevan juga diakui oleh peguam defendant. Jika sumber wang yang diselewengkan tidak relevan, maka peranan atau pekerjaan Hakim Nazlan di Maybank adalah juga tidak relevan. Demikian keputusan Mahkamah Persekutuan dan kerajaan memperakui keputusan mahkamah tersebut. Soalan tambahan, Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri penjelasan yang telah diberikan. Soalan tambahan saya ialah nak memohon Perdana Menteri nyatakan mekanisme yang sedang digunapakai oleh SPRM bahawa setiap siasatan yang diadakan tidak dipengaruhi oleh kuasa politik termasuk juga arahan yang bermotif politik. Dan bagilah memastikan SPRM itu membuatkan siasatan amalkan kebebasan dalam siasatan mereka. Terima kasih. Kaedah siasatan SPRM itu cukup jelas. Ada laporan dibuat, siasatan dibuat. Dan arahan yang saya selaku Perdana Menteri lakukan adalah supaya semua badan penyiasat, sama ada LHDN, SPRM, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara, harus menjalankan tindakan mereka secara profesional without fear of favour. Jadi oleh yang demikian, untuk memutuskan, lihat pada fakta. Kalau semasa memegang kuasa, kita menggunakan kuasa itu, memberi kontrak kepada anak pinak, kepada keluarga dan kroni, memperkayakan diri, jangan dipersoalkan mengapa SPRM siasat. Dan bila SPRM siasat, jangan dianggap ini sebagai tomahan politik. Kekayaan tidak dapat diterangkan berapa banyak. Pengedaran wang berleluasa. Jadi sepatutnya kita sebagai ahli-ahli dewan yang bertanggungjawab mengambil sikap yang sangat positif, menyelamatkan negara ini daripada kencah malapetaka rasuah yang berleluasa. Sekarang ini tiap tindakan diambil itu dijadikan bahan politik dan ini bahaya. Kalau ada tomahan bukti bahawa SPRM atau LHDN atau mana-mana badan bergerak bertindak atas arahan politik, itu boleh dikemukakan. Tetapi Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin jamin di sini bahawa dalam kerajaan perpaduan, arahan kita jelas, bertindak dengan tegas supaya penyakit barah rasuah ini dapat dihapuskan dalam negara kita. Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Saya tahu Yang Berhormat dah lama dalam Dewan juga dah. Tapi saya nak buat satu peraturan lain lah. Saya minta dua saja. Kalau tak banyak sangat soalan tak naik. Jadi berilah peluang orang belakang. Untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Lain kali Yang Berhormat akan sedia datang lagi sekali. Asal ada soalan. Yang Berhormat Yang Berhormat Perdana Menteri satu tambah. Saya dah buat keputusan tak boleh ulang balik. Okay. Minta maaf. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Loh Kian Chuan. Selamat pagi Tan Sri Yang Ketua. Terbaru saya dengan terus ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi tahniah atas pelantikan Yang Berhormat Tan Sri sebagai Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Senator Datuk Nur Zaslan Mohamad sebagai Timbalan Yang di-Pertua. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya ialah soalan nombor 2. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sebelum saya menjawab soalan, saya nak ucapkan tahniah juga kepada Tuan Yang Di-Pertua yang baru dan juga timbalan Yang Di-Pertua. Terima kasih Tan Sri kerana soalan tersebut. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan melalui Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama-sama juga dengan MIDA sebagai agensi penggalak pelaburan utama negara sentiasa berusaha menambah baik strategi dan pendekatan bagi memperkukuhkan ekosistem dan fasilitasi pelaburan dan perniagaan negara supaya menjadi lebih berdaya saing dan kondusif bagi meningkatkan pelaburan langsung domestik ataupun DDI dan juga pelaburan langsung asing ataupun FDI yang berkualiti dan berimpak tinggi. Sehubungan itu, MITI menerusi MIDA telah melaksanakan pendekatan berfokus atau dengan izin targeted approach bagi memastikan penggalakan pelaburan asing dan domestik adalah meliputi projek-projek yang berkualiti, bernilai ditambah dan berteknologi tinggi bagi melengkapkan ekosistem serta rangkaian bekalan industri-industri yang disasarkan negara. Bagi tahun 2022, sebanyak ataupun sejumlah RM267.8 bilion pelaburan daripada 4,517 buah projek yang diluluskan dari pelbagai sektor ekonomi di Malaysia akan menjana 140,440 peluang pekerjaan. Pelaburan domestik menyumbang sebanyak RM100.4 bilion ataupun 39% kepada jumlah ini. Suka saya berkongsi bahawa bagi suku pertama ataupun tahun 2023 ini, Malaysia telah menarik komitmen pelaburan berjumlah RM71.4 bilion, iaitu peningkatan 60% tahun ke tahun. Paling ketara nisbah FDI kepada DDI adalah hampir 50-50, ya, atau iaitu 52.5% bagi FDI dan 47.5% bagi DDI. Ini jelas mencerminkan keyakinan syarikat dan perniagaan tempatan terhadap dasar kerajaan semasa. Setakat 31 Mei 2023, terdapat 743 projek dalam peringkat rundingan atau penilaian dengan jumlah cadangan pelaburan sebanyak RM50.6 bilion. Dan daripada jumlah tersebut, Yang Berhormat, pelaburan langsung domestik ataupun DDI adalah sebanyak RM8 bilion ataupun hampir 16% daripada pelaburan langsung asing adalah sebanyak RM42.7 bilion ataupun lebih kurang 84%. Jumlah pelaburan ini merangkumi projek-projek daripada sektor perkilangan dan cadangan pelaburan sebanyak RM37.5 bilion yang melibatkan 61 projek cadangan. Tuan Yang Di-Pertua, masanya tak bergerak? Oh, ada. Okey, mula sekarang. Okey, sorry. Dengan izin, the clock was not working just now. Okey, saya ada 2 minit lagi. Mungkin dia nak dengar Yang Berhormat cakap tu. Dan Tuan Yang Di-Pertua, dalam hal ini yang saya sebut tadi, sejak Jun 2023, MITI melalui MIDA telah berjaya mendapatkan komitmen pelaburan FDI sejumlah RM23 bilion, melalui misi pelaburan ke Jepun RM170 bilion, melalui misi pelaburan ke Republik Rakyat China RM24 bilion melalui misi pelaburan ke Republik Korea dan RM13 bilion melalui misi pelaburan ke Singapura. Jadi misi-misi pelaburan ini merupakan pencapaian penting ke arah merealisasikan matlamat Malaysia untuk menjadi hub inovasi global berteknologi tinggi. Ini sejajar dengan sektor sasaran dasar pelaburan baru ataupun NIP, iaitu aeroangkasa, elektrik, elektronik, ekonomi digital, pharmaceutical dan juga kimia petrokimia. NIP juga menyasarkan sebuah ekosistem pelaburan yang berdaya tahan dan seterusnya dapat menjana pelbagai peluang untuk perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS serta pekerjaan bergaji tinggi bagi rakyat Malaysia. Bagi merangsangkan pelaburan PKS, MIDA sebagai agensi penggalak pelaburan utama telah menyediakan beberapa program yang berbentuk insentif, berbentuk galakan cukai dan geran kepada syarikat domestik. Ada beberapa, satu contohnya ialah menyediakan galakan cukai kepada syarikat domestik yang melaksanakan projek yang digalakkan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan PIA 1986. Kita juga meningkatkan upaya pelaburan tempatan melalui dana intervensi industri forward bagi PKS. Kita juga menggalakkan penggunaan otomasi di kalangan syarikat-syarikat di sektor perkilangan dan perkhidmatan melalui allowance model otomasi ataupun dengan izin automation capital allowance. Kita pun ada beberapa lagi program seperti Invest Series Conference. So, terima kasih, Di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih.
Soalan tambahan? Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih YB Menteri atas jawapan tersebut. Soalan tambahan, adakah kerajaan akan menetapkan DDI sebagai KPI? Dan apakah usaha yang sedang dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan DDI lagi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, adalah menjadi dasar kerajaan pada masa ini untuk mengimbangi kedua-dua pelaburan asing dan domestik, FDI dan juga DDI. Ini untuk merangsangkan pertumbuhan dan meningkatkan pembangunan kita yang seimbang di seluruh negara. Dalam hal ini, kerajaan menyambut baik atas cadangan untuk menetapkan DDI sebagai salah satu petunjuk prestasi utama ataupun KPI bagi pencapaian pelaburan negara. MITI melalui MIDA akan terus mempertingkatkan kerjasama dengan agensi-agensi di peringkat persekutuan dan negeri dalam usaha untuk menarik pelaburan langsung domestik, khususnya di dalam industri-industri yang disasarkan. Kita juga mengiktiraf sumbangan besar syarikat domestik kepada ekonomi dan berhasrat untuk memudahkan pertumbuhan, daya saing dan juga penyertaan mereka dalam sektor nilai tambah yang lebih tinggi. Yang Berhormat, ini malah sejajar dengan dasar pelaburan baru yang saya sebut tadi dan juga Pelan Induk Perindustrian baru dengan izin The New Industrial Master Plan 2030 yang insya-Allah akan dilancarkan pada Ogos tahun ini. MITI memang memberikan penekanan yang tinggi untuk mempertingkatkan atau meningkatkan DDI dan juga mempergiatkan usaha ke arah pelaburan domestik yang mampan. Dan setakat ini, agensi MITI melalui MIDA telah berjaya melaksanakan pelbagai program bantuan kewangan untuk menyokong syarikat tempatan, contohnya melalui dana strategik pelaburan domestik dan juga grant otomasi pintar. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya jemput Datuk Seri Sinata yang baru mengangkat sumpah. Barilah peluang kawan. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Rakyat Malaysia semua saudara. Negara kita jaga. Tahniah Tuan Speaker dan Timbalan Dewan Negara, reformasi Dewan Negara, kami turut berbangga. Soalan tambahan saya. Kita semua sedia maklum angka-angka yang disebut sebentar tadi oleh Menteri. Saya ingin merujuk kepada kenyataan Menteri Ekonomi, kebetulan ada di sini. Mungkin ada kesejajarannya di situ. Pada 18 Mei, Menteri Ekonomi menyebut tentang satu perpindahan atau transition kepada ekonomi yang lebih mampan, renewable energy dan juga digitalization. Di mana pada tahun sudah 1.1 trilion pelaburan di peringkat global telah dibelanjakan. Jadi saya ingin tahu di sebalik figure yang disebut tadi, apakah habuan digital dan juga renewable energy yang akan memindahkan Malaysia kepada satu era teknologi baru dan bersesuaian dengan teras madani yang pertama, iaitu kemampanan. Sejauh mana pada tahun 2050 70% daripada ekonomi dan juga pelaburan akan berpindah kepada renewable energy dan juga digitalization dalam skala yang begitu besar. Mohon penjelasan kepada Menteri. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya juga nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof kerana dilantik pada hari ini. Mengenai soalan yang ditujukan pada saya tadi, pertamanya memang isu digital dan green, dengan izin digital and green economy ini adalah salah satu fokus utama dan akan diberi perempuan yang lebih dalam dasar pelaburan negara. Dan dalam NIP kita ataupun National Industrial Master Plan 2030 memang disasarkan dua sektor ini, digital dan green ataupun hijau dan digital ini adalah sektor yang penting. Buat pada masa ini, setakat rekod kita, data yang dicatat, yang kita umumkan setakat ini yang melalui daripada Januari hingga Mac 2023, jumlah pelaburan yang diluluskan ialah 71.4 bilion ringgit. Kalau kita lihat apakah sektornya, memang sektor perkhidmatan
yang paling besar. Dan sektor perkhidmatan juga yang besarnya sebenarnya ialah sektor daripada digital. Saya bagi contohlah, perkhidmatan dalam jumlah pelaburan suku pertama itu ialah 53.6 bilion ringgit, dan daripada 53.6 bilion ringgit tersebut ekonomi digital adalah 24.9 bilion ringgit. Jadi daripada 71.4 bilion ringgit itu, digital saja 24.9 bilion ringgit. Memang sudah menunjukkan peningkatan yang tinggi. Ini terutamanya daripada segi pelaburan dalam perkhidmatan. So, dan satu lagi kalau saya jawab sekejap sebentar mengenai ekonomi hijau ataupun the green economy, memang ini salah satu lagi tumpuan, dan saya dengan rakan-rakan kabinet saya memang berusaha untuk berbincang mengenai bagaimana kita nak tingkatkan, terutamanya dari segi renewable energy lah dengan izin, kerana banyak syarikat-syarikat yang berminat untuk melabur di Malaysia dan juga syarikat-syarikat tempatan kita memang memerlukan the renewable energy untuk membuat keputusan sama ada untuk melabur di sini atau tidak. Dan dari segi jumlah pelaburan yang diluluskan masih lagi kecil. Ya, kalau kita lihat pelaburan yang diluluskan setakat inilah 2.2 bilion ringgit dalam sektor ini. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput sekarang Puan Susan Cemarai Anding. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tan Sri di atas pelantikan sebagai Yang Dipertua Dewan, dan juga kepada timbalan Tuan Yang Dipertua Dewan Senator Datuk Nur Jazlan. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 3. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Senator Tan Sri atas pelantikan sebagai Yang Dipertua Dewan Negara yang mulia ini. Juga atas pengurniaan kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri daripada Yang Dipertua Agong baru-baru ini. Serta ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Senator Datuk Nur Jazlan Muhammad yang dilantik sebagai timbalan Yang Dipertua Dewan Negara. Juga tahniah kepada kawan saya Yang Berhormat Senator Datuk Sri Dr. Mujahid Yusof Rawah atas pelantikan sebagai Senator. Tahniah. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa proaktif dan memberi keutamaan dalam usaha menangani sekolah yang mempunyai bangunan daif di seluruh negara termasuk di negeri Sarawak. Untuk maklumat ahli yang berhormat, berdasarkan data KPM, sehingga April 2022, bilangan sekolah yang mempunyai bangunan daif di Sarawak adalah berjumlah 351 buah. Daripada jumlah tersebut, 33 buah sekolah telah diluluskan projek naik taraf dan pembinaan bangunan gantian dalam rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan 1 tahun 2021 hingga Rolling Plan 3 tahun 2023. KPM telah mengemukakan permohonan pembinaan bangunan gantian untuk 12 buah lagi sekolah di negeri Sarawak dalam Rolling Plan ke-4 tahun 2024. Selain daripada projek pembangunan di bawah RMK 12, kerajaan juga telah meluluskan 147 projek baik pulih bangunan daif di bawah peruntukan projek 1 bilion ringgit di negeri Sarawak. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, dari tahun 2016 sehingga kini, sebanyak 381 projek pembangunan semula sekolah daif di Sarawak yang telah diluluskan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 223 projek telah siap. Berhubung permohonan projek menaik taraf atau pembinaan gantian bangunan daif yang belum mendapat kelulusan, KPM akan mengemukakan permohonan secara berfasa kepada pihak agensi pusat untuk dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia 5 tahun, walau bagaimanapun kelulusan dan pelaksanaan projek ini adalah tertakluk kepada keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya, apakah status tuntutan Sarawak daripada Kerajaan Persekutuan untuk hak kuasa autonomi pendidikan?
Terima kasih Yang Berhormat Senator. KPM telah mengadakan libat urus dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak pada 7 dan 8 Jun 2023 bulan ini, awal bulan ini, untuk membincangkan berkaitan autonomi pendidikan negeri Sarawak. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, KPM sedang memperhalusi setiap cadangan yang telah dikemukakan dengan mengambil pertimbangan aspek perundangan, kedudukan kewangan dan mengambil perundangan dan kedudukan kewangan, kementerian dan sumber manusia yang sedia ada. KPM akan membentangkan cadangan akhir dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam tempoh terdekat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan? Ini hal Sarawak, ramai juga orang bukan Sarawak tanda tanya ni. Saya kuat sokong MA 63 gitu. Tuan Yang Dipertua, soalan tak tambahan bagi seorang orang Sarawak. Ya, saya bagi dah. Saya bagi Sarawak. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tanya juga saya kepada Yang Dipertua, Speaker. Jadi soalan tambahan saya ialah kebanyakan sekolah di luar bandar atau kawasan pedalaman di Sarawak mempunyai bangunan TAIF. Guru besar kena meminta peruntukan dari wakil rakyat atau ibu bapa pelajar. Jadi, apakah pelanjangan KPM dalam menangani isu sekolah yang mempunyai bangunan TAIF ini? Terima kasih. Sekolah taif ini memang topik yang sangat-sangat diminati terutama untuk negeri Sabah dan Sarawak sebab bilangan yang terbanyak memang berada di kedua-dua negeri ini. Terima kasih ahli yang berhormat. KPM telah mengambil langkah proaktif untuk menangani sekolah mempunyai bangunan taif di seluruh negara termasuk di negeri Sarawak. Sehubungan dengan itu, KPM telah melaksanakan penempatan projek pembangunan semula atau menaik taraf bangunan sekolah yang daif berdasarkan analisis score grade impact bagi menentukan tahap keadaan komponen fizikal atau fasiliti bangunan di sekolah. Score grade impact ini mempunyai 7 tahap skala. Keutamaan KPM adalah kepada bangunan yang berada pada skala 6 dan skala 7 yang telah disahkan tidak selamat oleh pihak teknikal JPN atau Jabatan Kerja Raya JKR. Bangunan tersebut akan dinaik taraf atau dibina bangunan gantian mengikut keperluan. Pembinaan bangunan gantian ini dilaksanakan secara berfasa melalui peruntukan yang diluluskan oleh agensi pusat bagi setiap rolling plan dalam rancangan Malaysia 5 tahun. Selain itu, bagi memastikan permohonan projek pembinaan bangunan gantian atau naik taraf sekolah yang mempunyai bangunan daif dapat dilaksanakan dengan lancar, KPM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri akan menyemak dan memastikan setiap projek yang dirancang perlulah mematuhi kepada kriteria seperti berikut, iaitu tapak sekolah sedia ada mempunyai keluasan tapak mencukupi dan bebas daripada bebanan, mempunyai dokumen show robo daripada JKR bagi bangunan daif yang terlibat dan tanah telah sempurna milik oleh kerajaan sebagaimana yang ditetapkan oleh agensi pusat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Sekarang saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Bobby bin Swan. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Pertama, saya juga ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan Tan Sri sebagai Yang Dipertua Dewan Negara dan bersama dengan Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya Yang Berhormat Tan Sri ialah nombor 4. Terima kasih. Saya juga mengucapkan tahniah Tan Sri Yang Dipertua atas pelantikan yang bersejarah pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2019, Kementerian Belia dan Sukan telah membangunkan Pelan Strategik Pembangunan Sukan Elektronik yang menggariskan pelbagai inisiatif termasuklah keutamaan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur e-sukan melalui kerjasama dengan persatuan-persatuan sukan elektronik di peringkat negeri.
Sebagai sokongan terhadap plan strategik pembangunan sukan elektronik dan infrastruktur yang telah dibangunkan, KBS dengan kerjasama FutureRise, anak syarikat di bawah Kementerian Kewangan, telah membangunkan satu garis panduan khusus bagi memperincikan semua tindakan yang terkandung dalam plan strategik ini. Garis panduan ini dijangka akan dilancarkan dalam masa terdekat, iaitu esok sebenarnya. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, KBS telah membangunkan e-Sport Integrated Hub, ESI Hub di Puchong, Selangor yang berfungsi untuk menyokong pertumbuhan ekosistem e-sukan di Malaysia melalui penyediaan ruang kejohanan dan acara, pusat latihan untuk pemain profesional dan amatur, sebuah hub jaringan untuk pihak berkepentingan industri dan sebagai hub utama untuk pelbagai program profesional dan pembangunan kapasiti. Semua perkara yang dilaksanakan ini merupakan sebahagian daripada rangka kerja inklusif dan mapan untuk perkembangan industri e-sukan Malaysia. Selain itu juga bagi memastikan pembangunan infrastruktur e-sukan lebih baik, KBS juga telah membangun dan menaik taraf 13 e-sport studio yang memberi manfaat kepada 13 persatuan e-sukan negeri di seluruh negara. Penyediaan infrastruktur khusus di setiap negeri ini mampu membantu untuk meningkatkan perkembangan e-sukan negara melalui penganjuran kejohanan di peringkat tempatan dan pelbagai juga kejohanan di peringkat negeri sebagai studio produksi untuk penganjuran kejohanan dalam talian. E-sport studio di negeri-negeri ini juga menjadi pusat latihan bagi atlet-atlet e-sukan yang menyertai Sukan Malaysia, SUKMA yang lepas. Di samping itu, bagi memastikan persiapan atlet e-sukan negara untuk bertanding di kejohanan antarabangsa berjalan lancar, KBS juga membangunkan sebuah pusat latihan kebangsaan di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Untuk makluman ahli yang berhormat, pembangunan infrastruktur e-sukan ini turut membantu kepada keperluan penganjuran Malaysia E-Sports League, MEL, yang merupakan kejohanan e-sukan utama anjuran Kementerian Belia dan Sukan melalui kerjasama dengan persatuan-persatuan e-sukan di peringkat negeri. Kejohanan yang dilaksanakan menerusi hub dan studio ini menjadi platform kompetitif penyerahan bakat baharu atlet e-sukan tempatan untuk bersaing di pelbagai kejohanan utama peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Tan Sri. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Timbalan Menteri atas jawapan sebentar tadi. Saya ingin bertanya, setakat ini apakah keberkesanan ataupun sambutan e-sport ini kepada belia di luar bandar berbanding kepada mereka yang di bandar, memandangkan medium yang digunakan adalah berupa elektronik? Terima kasih. Yang Tuan Dipertua dan yang berhormat, untuk maklumat, apabila kita anjurkan kejohanan-kejohanan e-sukan ini, ia tidak tertakluk hanya kepada penganjuran yang dibuat oleh kerajaan menerusi Kementerian Belia dan Sukan, tetapi juga penggalakan kejohanan-kejohanan ini di peringkat persatuan-persatuan negeri. Yang dilakukan oleh kita dengan membangunkan e-sports hub di negeri-negeri seluruh negara ini adalah bertujuan untuk menggalakkan lebih ramai lagi anak-anak muda ini dapat berkumpul di tempat-tempat yang mungkin mempunyai jaringan yang lebih baik. Di samping juga ada sebuah ruang yang menggalakkan mereka untuk bergaul secara sihat dan mematuhi orang kata amalan-amalan yang positif dalam penglibatan mereka dalam kegiatan e-sukan ini. Di peringkat luar bandar, kalau kita lihat betul-betul e-sukan di Malaysia ini kebanyakannya bergantung kepada device ataupun dengan izin device ataupun peranti yang cukup mudah, iaitu telefon bimbit, berbanding dengan mungkin kegiatan e-sukan di luar negara yang lebih menggunakan peranti-peranti yang lebih sophisticated. Jadi dengan selagi mana ada kawasan yang mempunyai jaringan internet yang memadai, maka itu sudah pun mencukupi untuk menarik, dan kita dalam Malaysia terdapat lebih di seluruh negara hari ini penggiat e-sukan itu melebihi 10 juta orang, dan ini tentu sekali melibatkan anak-anak muda di golongan belia di luar bandar, dan kita hari ini juga cukup menggalakkan untuk penggiat-penggiat ini melibatkan diri dan juga berkunjung ke e-sport hub yang berdekatan, yang mungkin
yang lebih dekat. Contohnya kalau di Sabah dan Sarawak, di Kuching dan juga di Kuching dan juga beberapa tempat yang lain. Dan ini kita anggap sebagai satu peluang bagi mereka untuk mendekati bidang e-sport ini dengan lebih baik dan juga dengan lebih profesional. Soalan tambahan. Dah lama saya bangun ni. Tuan Xavier Haji Muhammad depan. Lama dah ni. Asyik nak bagi ke kawan-kawan je. Bagi saya sekali. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya rasa bersyukur dan tahniah kepada sahabat saya yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara dan juga tahniah kepada timbalan Yang di-Pertua yang baru. Jadi dah menjadi karakter kerajaan Malaysia, Tan Sri Yang di-Pertua, banner bagus, maintenance gagal. Apa jaminan kerajaan di atas pembinaan ini tidak berulang kisah nostalgia padang-padang futsal dah jadi tempat membiaknya ular-ular sawah dan sebagainya sekarang ni. Beratus bahan. Terima kasih. Jaminan ni, pegangan ni. Kenyataan hari ni dipegang oleh seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Yang berhormat, saya sangatlah bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Senator bahawa masalah dengan penyelenggaraan ini menghantui kita semua. Termasuklah sebelum ini apabila dibina banyak gelanggang-gelanggang futsal tapi tidak ada maintenance atau penyelenggaraan sehingga mengakibatkan kebanyakan fasiliti yang dibina dengan bertujuan baik ini akhirnya rosak dan tidak dapat dimanfaatkan seperti yang kita kehendakkan. Jadi untuk pengetahuan, apabila terdapat 13 e-sport studio ini dibina, kos yang diletakkan ataupun yang diturunkan oleh Kementerian Belia Sukan menerusi MSN kepada setiap adalah lebih kurang 100,000 bagi setiap e-sport studio yang dibangunkan. Dan ia dibangunkan bersama dengan persatuan-persatuan negeri. Artinya bukannya kita buat namun tidak ada orang ataupun tidak ada pihak yang kita bertanggungjawabkan untuk jaga. Dan ini kita sangat menggalakkan supaya persatuan-persatuan ini ambil tanggungjawab kerana mereka adalah end user. Mereka adalah pengguna yang terakhir. Kalau pengguna sendiri tak nak jaga, maka dia tak boleh salahkan sesiapa bila fasiliti ini tidak dapat maintain. Tapi dalam pandangan saya, e-sports hub ni kebanyakannya lebih mudah untuk dijaga kerana ia melibatkan, dia tidak melibatkan gelanggang fizikal yang digunakan secara kasar dan sebagainya. Sebaliknya lebih kepada menjaga fasiliti tersebut seperti kita menjaga sebuah kafe ataupun sebuah orang kata sebuah dewan yang mempunyai jaringan internet yang baik serta tempat duduk yang selesa. Itu sahaja selalunya kalau disebut sebagai e-sport studio. Jadi saya kira yang ni lebih mudah dijaga berbanding dengan gelanggang-gelanggang sukan yang lebih kasar penggunaannya seperti futsal, bola keranjang dan takraw. Terima kasih Yang Di-Pertua. Datuk Noraini binti Idris. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum itu saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan Datuk Timbalan Yang di-Pertua di atas pelantikan jawatan masing-masing dan selamat bertugas di Dewan Negara. Soalan saya nombor 5. Terima kasih. Ya, silakan Yang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya berdoa dengan kepimpinan Tan Sri Yang di-Pertua dan Datuk Timbalan Yang di-Pertua akan berjaya mengangkat martabat Dewan Negara, terutamanya dikala negara berada di persimpangan yang penting seperti sekarang ini. Untuk maklumat Yang Berhormat, pangkalan data utama ataupun padu secara dasarnya merangkumi pewujudan instrumen untuk mengintegrasikan semua maklumat yang komprehensif dan mampan bagi menilai keperluan dasar negara, di samping juga memastikan pengurusan sistem dan bantuan sosioekonomi negara
berlaku dengan lebih tepat dan adil, terutamanya apabila kita mengambil keutamaan untuk menstabilkan kedudukan fiskal negara. Platform ekosistem digital bersepadu ini akan mengintegrasikan maklumat individu dan isi rumah rakyat Malaysia yang akan menggariskan tahap sosioekonomi sehinggalah kependapatan boleh belanja bersih rakyat Malaysia. Pendekatan ini dijangka akan berupaya untuk membantu kerajaan mengenal pasti kumpulan sasaran serta membantu usaha negara dalam melaksanakan pelbagai kemudahan dan faedah berbentuk bantuan atau subsidi dari semasa ke semasa kepada kumpulan sasaran ini dengan kita memastikan kita juga boleh meminimalkan dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua exclusion error ataupun masalah-masalah keciciran yang berlaku sebelum ini. Pembangunan padu juga akan berupaya menghasilkan tier ataupun kelompok-kelompok bagi menyokong pelbagai domain dalam melaksanakan program bantuan kerajaan kepada rakyat secara bersasar, fokus dan adil. Perkara ini dapat dilakukan kerana padu akan mengintegrasikan maklumat daripada pelbagai agensi seperti berikut antaranya. Pertama, maklumat asas individu dan lokaliti daripada data Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua, maklumat pendidikan setiap rakyat antaranya meliputi data daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN. Ketiga, maklumat jenis kediaman melibatkan data daripada pihak berkuasa tempatan, banci penduduk dan perumahan dan juga daripada tenaga nasional berhad. Keempat, maklumat pekerjaan merangkumi data daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, JPA dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Tan Sri Yang di-Pertua, saya minta dalam 1 minit lagi untuk saya habiskan, boleh ya? Sila Yang Amat. Seterusnya ialah maklumat-maklumat pendapatan yang melibatkan data-data daripada LHDN, KWSP, Perkeso, JPA, Kumpulan Wang Persaraan dan juga Jabatan Akauntan Negara. Keenam, maklumat orang kurang upaya merangkumi sistem maklumat orang kurang upaya dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan ketujuh, maklumat-maklumat penerima bantuan yang diperolehi daripada Majlis Perlindungan Sosial Malaysia MySPC dan juga agensi-agensi sehingga ke peringkat lembaga-lembaga zakat negeri-negeri apabila ia diintegrasikan. Jadi oleh itu, padu juga akan dikemaskini sehingga menghampiri masa sebenar atau dengan izin near real time update yang dan akan dikemaskini secara berkala juga melalui perkongsian data pentadbiran yang mampan dari semua agensi kerajaan di peringkat persekutuan, negeri sehingga ke peringkat daerah. Melalui ekosistem ini, rakyat juga berupaya meningkatkan kebolehcapaian sistem ini kerana apabila ia dilancarkan nanti, rakyat juga akan boleh mengemaskini sendiri maklumat sosioekonomi mereka yang akan dipadankan dengan data pentadbiran. Jadi secara kesimpulannya, insya-Allah ini akan menyediakan satu infrastruktur dan ekosistem data di peringkat granular berbeza daripada yang kita ada sekarang ini, dan ini akan memberikan kelebihan kepada kerajaan untuk mengukur kedudukan sosioekonomi sehingga kepada kebolehan belanja bersih di peringkat setiap isi rumah. Dan insya-Allah mekanisme penyelaluran bantuan itu akan ditentukan dan itu terpulang kepada kerajaan untuk membuat keputusan bagaimana untuk menyalurkan bantuan apabila kita sudah ada satu sistem data yang berintegrasi seperti padu ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih, Ahmad. Soalan tambahan. Sila Yang Muhammad.
Okay, terima kasih di atas penjelasan yang jelas daripada YB Menteri tadi, dan sudah tentu rakyat mengalu-alukan penubuhan sistem penggalan data utama ataupun padu ini yang mengumpul data-data maklumat yang komprehensif. Ya. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah keselamatan yang diambil untuk melindungi data pribadi individu dalam sistem padu ini daripada digodam ataupun dihack, menyebabkan data-data pribadi individu ini terdedah kepada anasir yang tidak bertanggungjawab yang akan menggunakan data pribadi individu ini untuk tujuan yang menyalahi undang-undang contohnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri. Secara dasarnya, langkah dan juga strategi cyber security memang lebih mudah dan lebih teratur apabila data itu disepadukan. Kerana dengan satu pengkalan data yang lebih bersepadu, terutamanya apabila ia berada di cloud, maka itu membolehkan lebih banyak proses dan lebih banyak sistem keselamatan yang boleh dilaksanakan. Berbeza dengan keadaan sekarang, yang mana kebanyakan daripada data ini duduk di kementerian yang berbeza-beza, maka dengan pengurusan keselamatan cyber yang berbeza-beza, kepakaran itu tidak dapat disatukan. Jadi sudah tentu sebab itu pandangan kerajaan ialah untuk kita ke depan, sementara kita memerlukan data ini, kita juga memerlukan sistem yang lebih cekap. Sebenarnya sistem yang besar dan bersepadu seperti itu membolehkan kerajaan membina kepakaran dan langkah keselamatan cyber yang lebih baik daripada yang berada dan berpecah-pecah di banyak tempat. Sudah tentu dari segi secara terperincinya, perkara itu akan dilaksanakan oleh agensi-agensi yang terbabit, tetapi dengan wujudnya padu sebagai tulang belakang data kerajaan, itu juga akan disambut oleh pihak kerajaan untuk memastikan tenaga-tenaga pakar dalam bidang sains data dan juga dalam bidang keselamatan sosial ini dipupuk, jawatan dibentuk dan mereka dilatih, dan itu akan meningkatkan tahap kepakaran keselamatan cyber sistem kerajaan secara menyeluruh, bukan sahaja untuk padu ini tetapi juga untuk keseluruhan sistem yang lain. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Tan Sri. Pertama sekali tahniah Tan Sri dan juga timbalan speaker. Soalan tambahan saya ialah lazimnya apabila kita buat satu sistem, apabila bertukar kerajaan akan berubah. Adakah kerajaan bercadang untuk mengadakan satu bentuk akta untuk memastikan benda ini berlangsung dan juga memaksa setiap kementerian yang ataupun agensi yang bertanggungjawab untuk memberikan data, menyumbang data itu supaya sistem ini dapat berlangsung dan dapat digunakan sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang paling baik kerana itu menerangkan kenapa kita tidak berjaya mengusahakan satu penggalan data yang bersepadu seperti ini sebelum ini. Pertamanya kerana setiap akta itu sebenarnya mempunyai kekangan yang khusus mengenai perkongsian data. Jadi itu sebabnya kenapa sebelum ini bila ada usaha dia tidak berjaya ke arah itu dan akhirnya membawa kepada masalah yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Selalunya dia terbengkalai. Ya. Sebab itu kerajaan akan membentangkan satu akta omnibus mengenai perkongsian data dan juga keselamatan data yang meliputi semua agensi kerajaan yang terlibat supaya kita tidak perlu mengubah dan meminda setiap akta yang terbabit di dalam perkongsian data jabatan-jabatan kerajaan. Melalui akta omnibus ini, ia bukan sahaja akan memastikan perkongsian data itu adalah satu kewajipan yang akan berlaku dengan baik, ia juga akan memastikan bahawa proses perkongsian data itu adalah satu mandat yang akan berterusan mengikut undang-undang demi menjamin bahawa padu ini akan kekal sebagai satu pangkalan data utama kerajaan yang berterusan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Hormat. Saya sekarang menyebut Datuk Sri Belfari Anak Lelaki Tun Sami. Terima kasih Tan Sri. Pertama sekali
tahniah diucapkan kepada Tan Sri atas pelantikan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Tan Sri, soalan saya, soalan nombor 6. Silakan, Ahmad. Terima kasih Tan Sri Speaker. Tahniah juga saya ucapkan kepada Tan Sri dan juga Kepala Timbalan dan juga Senator Baharu. Untuk Yang Berhormat Datuk Sri Well Pari, anak lelaki Tun Sami Velu, saya ingin pohonlah izin daripada Tan Sri Speaker untuk juga menjawab pertanyaan ini bersekali dengan dua lagi pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Sri Well Pari mengenai perkara yang sama pada 20 hari bulan Jun, iaitu soalan nombor 120 dan juga 21 hari bulan Jun, iaitu soalan nombor 125. Baik. Terima kasih Tan Sri Speaker. Arahan tindakan sekatan terhadap SMS yang mempunyai kata kunci yang telah dikenepasti berkaitan dengan aktiviti penipuan telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bermula Januari 2021 dan dilaksanakan oleh pemberi perkhidmatan telekomunikasi dari semasa ke semasa. Arahan yang dikeluarkan ini adalah berdasarkan corak modus operandi dan tatib manipulasi yang telah dikenepasti diguna pakai oleh penjenayah pada ketika itu. Walau bagaimanapun, melalui pemantauan terkini yang dilaksanakan oleh SKMM, terdapat peningkatan kes penipuan melalui perkhidmatan SMS yang mengandungi perkara-perkara terlarang seperti mana berikut. Pertama, penggunaan pautan URL yang mengkehendaki pengguna untuk klik kepada sesuatu pautan. Dan kedua, memohon maklumat peribadi pengguna seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor akaun pembankan dan lain-lain. Dan juga ketiga, mengandungi nombor talian mudah alih atau talian tetap untuk dihubungi. Sehubungan dengan itu, pada 14 hari bulan Februari tahun ini, SKMM telah mengarahkan semua pemberi perkhidmatan telekomunikasi untuk menyekat secara berperingkat mana-mana SMS yang mengandungi kandungan terlarang seperti mana di atas sebagai usaha membanteras isu penipuan dalam talian melalui rangkaian perkhidmatan telekomunikasi. Dari tahun 2021 sehingga 31 hari bulan Mei tahun ini, sebanyak 581 juta SMS yang meragukan telah berjaya disekat dan sebanyak 237,999 talian mudah alih dan tetap yang menghantar SMS yang meragukan telah ditamatkan hasil kerjasama pemberi perkhidmatan telekomunikasi. Secara teknikal, terdapat banyak perkara yang perlu diteliti sebelum membuat mana-mana sekatan. Sebagai contoh, pautan URL dalam perkhidmatan SMS yang diterima oleh pengguna hanyalah sebagai penantaran kepada sesebuah portal ataupun aplikasi. Sehingga kini, tiada kaedah yang khusus dapat menggesahkan bahawa pautan yang disertakan dalam kandungan SMS tersebut adalah sahih ataupun tidak kerana kekangan seperti berikut. Pertama, pautan ini lazimnya menggunakan nama nomen asing dan dihostkan di negara lain. Dan kedua, tiada keupayaan untuk menggenapasti pautan yang disediakan adalah berunsur pancingan ataupun kita panggil phishing. Dan ketiga, mengguna pakai frasa ataupun pautan yang sentiasa berubah. Bagi masuk tindakan undang-undang terhadap pemberi perkhidmatan telekomunikasi, tindakan undang-undang jenayah tidak boleh dikenakan terhadap pemberi perkhidmatan komunikasi berdasarkan perkecuaian yang telah diberikan di bawah Seksyen 264 atau 588 terhadap pemberi perkhidmatan yang telah melaksanakan kewajipan di bawah Seksyen 263 atau 588. Walau bagaimanapun, tindakan sivil boleh diambil oleh rakyat terhadap pemberi perkhidmatan telekomunikasi sekiranya dibuktikan bahawa pemberi perkhidmatan tidak dengan sedaya upaya mencegah kemudahan rangkaian, perkhidmatan aplikasi ataupun perkhidmatan aplikasi kandungan yang dimiliki mereka yang dengan pelakuan apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang Malaysia.
Lagi banyak. Satu perengan lagi, Tan Sri Speaker. Kerana ada 3 soalan, saya jawab sekali. Bagi mengelakkan skam, pengguna juga perlu sentiasa berwaspada dan meneliti sebarang panggilan yang diterima dan kandungan SMS yang disyaki palsu atau meragukan dengan membuat semakan melalui semula melalui organisasi yang berkaitan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian untuk menghalang penipuan atau skam atas platform-platform sosial media selain menghalang patuan URL di SMS? Terima kasih Datuk Seri Senator atas soalan tersebut. Kami akan sentiasa bekerjasama denganlah platform provider media sosial ini kerana sebagai kerajaan kita tak ada akses ataupun tidak bolehlah bagi arahan kepada mereka untuklah turunkan mana-mana posting yang berunsur penipuan. Tetapi setakat ini memang kita terima bekerjasama dengan seperti platform provider seperti Meta, Facebook, TikTok juga, Twitter. Kalau memang kita dapati bahawa kandungan tersebut adalah berunsur penipuan, kami akan hantar link tersebut kepada mereka dan minta mereka untuk padamkan secepat mungkin. Jadi itu usaha kementerian. Ya, begitulah seketika tadi kita dapat saksikan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan yang diajukan soalannya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi dan juga Digital untuk bertanyakan berkenaan tentang isu-isu penipuan secara dalam talian ataupun isu scammer dan juga mereka yang terlibat secara langsung dalam isu-isu penipuan dan juga jenayah dalam talian ini. Jadi perkara ini dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi dan juga Digital untuk memastikan agar perkara ini dapat diperjelaskan dan juga diberikan pemahaman lanjut berkenaan apakah tindakan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memastikan agar isu penipuan secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai scammer ini akan dapat diperjelaskan khususnya untuk pertanyaan bagi jawab lisan dalam sesi di Dewan Negara pada ketika ini. Ya, dengan itu kita akan mengakhiri siaran kita di saluran dan juga saluran TV1 untuk kita membawakan berkenaan tentang aturan dan juga mesyuarat bagi Dewan Negara. Cuma bagi anda yang mengikuti kami di Berita RTM, sudah pastinya anda boleh terus mengikuti kami di Berita RTM untuk kita menyaksikan apakah antara mesyuarat dan juga aturan-aturan dan juga pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan yang akan diajukan. Pada ketika ini, pertanyaan bagi jawab lisan diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga diajukan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ada beberapa lagi pertanyaan yang akan diajukan khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital diteruskan dalam sesi pada kali ini juga berkenaan tentang apakah antara jawapan yang akan diberikan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga Digital berkenaan isu yang dibangkitkan dalam purview ataupun bidang pemerhatian oleh Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Kita akan berehat seketika buat ketika ini dan kita akan ke saluran berita. Terima kasih kerana terus kekal juga setia bersama kami di saluran TV1. Dengan itu, salam Malaysia Madani dan kita akan teruskan saluran di saluran berita RTM. Guna nombor telefon kami untuk hantar SMS ataupun call yang kita panggil unsolicited ini. Jadi sebab itu kami sekarang, KKD sekarang ada usaha untuk mengkaji semula Akta Perlindungan Data Peribadi untuk mengetatkan undang-undang untuk pastikan bahawa kita boleh memberi perlindungan yang lebih meluaskan kepada semua rakyat jelata supaya data peribadi kita tidak boleh disalahguna dan untuk pihak yang menyalahguna data peribadi kita seperti nombor telefon, sepertilah email, sepertilah alamat kita, tindakan boleh diambil di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi dan kami harap bahawa ruang undang-undang untuk meminta Akta Perlindungan Data Peribadi itu bolehlah dibentang di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara pada tahun depan. Sekian jawapan saya. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Sebelum saya menjemput Yang Hormat seterusnya, saya ingin memperingatkan kementerian supaya memanjangkan jawapan ini termasuk dengan soalan-soalan tempahan jawapan itu juga kepada penyoal pada 20 hari bulan dan 21 hari bulan supaya beliau mempunyai rekod dan mengetahui soalannya telah dijawab. Terima kasih. Sekarang saya menyebutkan Tuan Roderick Wong Siu Lit.
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Sebelum itu bagi pihak Kementerian Sumber Manusia yang mengucapkan setinggi tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri dan juga Yang Berhormat Datuk Sri Timbalan Dipertua di atas amanah dan tanggungjawab dalam memimpin Dewan Negara serta senator yang turut mengangkat sumpah pada hari ini. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Undang-Undang Buruh Utama yang menetapkan hak-hak pekerja dan standard-standard minimum penggajian ialah Akta Kerja 1995 dan terpakai kepada pekerja sektor swasta di Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. Manakala bagi Sabah, Undang-Undang Buruh yang terpakai adalah Ordinan Buruh Sabah Bab 67 dan Sarawak pula adalah Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. Berkaitan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Roderick Wong, Siulit, mengenai penambahan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 98 hari, peruntukan ini telah mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Di bawah Akta Kerja 1955, terpakai kepada pekerja sektor swasta di Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. Penambahan cuti bersalin ini adalah selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO mengenai Maternity Protection Convention dengan izin 2000 nombor 183 yang menyarankan tempoh cuti bersalin adalah tidak kurang daripada 14 minggu bersamaan dengan 98 hari. Dalam kalangan negara ASEAN pula, tempoh cuti bersalin di Singapura adalah 16 minggu, 112 hari. Vietnam 26 minggu, 182 hari dan Republik Rakyat China dan Jepun masing-masing 14 minggu, 98 hari. Dijangkakan peruntukan yang sama ini akan turut diwajibkan pemakaiannya di bawah Ordinan Buruh Sabah Bab 67 dan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 dalam masa terdekat selepas kedua-dua ordinan ini dipindah selaras dengan Akta Kerja 1955. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada masa ini Ordinan Buruh Sabah Bab 67 telah pun diluluskan oleh Mesyuarat Kerajaan Negeri Sabah dan sedang dalam semakan Jabatan Peguam Negara. Pindaan terakhir ke atas ordinan adalah pada tahun 2005 dan pindaan seterusnya adalah merupakan pindaan kali kedua. Manakala Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 pula akan dibentangkan dalam Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak terlebih dahulu sebelum dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan sewajarnya. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah apakah hukuman jika pihak majikan swasta menolak pelaksanaan ini yang 98 hari cuti bersalin ini kalau menolak pihak swasta? Terima kasih. Terima kasih soalan tambahan daripada Yang Berhormat Senator, Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Untuk makluman, jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan tindakan pendakwaan atau kompaun dengan denda tidak melebihi RM50,000. Itu dari segi kesalahan. Dan untuk makluman, setakat ini, selepas kita dikuatkuasakan untuk akta baru ini, sebanyak 14 aduan telah dibuat dan untuk cuti paternity 3 aduan telah dibuat dan ini sahajalah sebab baru dalam 6 bulan dikuatkuasakan. Jadi untuk menjawab sekali lagi bahawa tindakan pendakwaan kita ialah kompaun, tidak melebihi RM50,000. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Yang pertamanya saya juga nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri dan juga Datuk Timbalan Speaker. Soalan saya ialah berhubung dengan perkara yang sama, kita bicara tentang 98 hari, tetapi ada suara bagi pihak suami Tan Sri. Sehingga hari ini cuti paternity untuk suami 1 minggu dan boleh ke tidak kerajaan mempertimbangkan untuk tambah jadi 2 minggu sebab Indonesia melaksanakan cuti paternity untuk suami membantu isteri ini selama 1 bulan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Amat Senator atas soalan tambahan. Tan Sri Speaker, untuk makluman yang baru dikuatkuasakan pada 1 Januari tahun ini adalah 7 hari. Itu dahulu yang kita dapat lakukan. Jadi sebarang cadangan baru ini akan dikaji kembali dan saya fikir itu memerlukan libat urus pelbagai pihak. Dan kita juga perlu mengambil kira tentang keadaan negara kita dan juga sama ada pihak majikan dan kesatuan kerja dapat menerima bekerjasama dengan pihak kerajaan bersetuju untuk melaksanakan lebih daripada 7 hari. Itu akan cadangan itu baik tapi akan dikaji semula. Okey, terima kasih. Terima kasih, Yang Amat. Boleh saya tanya lagi satu soalan tambahan? Tan Sri. Dah ada 2 Yang Amat. Jadi saya dah buat penting ni Tan Sri. Sebab saya nak lihat sebanyak mungkin soalan dijawab pada hari ini. Kalau nak bincang lagi soalan maternity leave ni, bolehlah bincang dengan menteri kat luar. Saya sekarang menjemput Datuk Johannes binti Abdul Aziz. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan Tan Sri sebagai Yang Dipertua Dewan Negara dan ucapan tahniah juga kepada Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara. Soalan saya nombor 8. Tan Sri Yang Dipertua, bagi pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri atas pelantikan sebagai Yang Dipertua Dewan Negara. Saya secara peribadi rasa teruja mantan Menteri Kementerian KUSKOP dilantik menjadi Yang Dipertua Dewan Negara. Dengan izin saya pohon untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator. Memandangkan soalan adalah untuk menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil selain daripada koperasi untuk membangunkan usahawan agromakanan, saya akan menghadkan jawapan kepada langkah-langkah yang diambil oleh kementerian selain daripada koperasi. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP tidak mempunyai program keusahawanan yang khusus dalam sektor agromakanan untuk golongan muda atau belia. Walau bagaimanapun, KUSKOP menyediakan perancangan jangka panjang dalam melatih belia-belia dan graduan lepasan universiti, awam atau swasta bagi memastikan peningkatan penyertaan belia dalam bidang keusahawanan dalam pelbagai bidang ekonomi. Program dan inisiatif yang dirancang meliputi elemen latihan, pembiayaan, bimbingan dan pemantauan bagi menjadikan bidang keusahawanan termasuk dalam sektor agromakanan sebagai salah satu pilihan kerjaya di negara ini. Usaha yang dilaksanakan ini mendukung Dasar Keusahawanan Nasional 2030 DNK 2030 iaitu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan yang unggul, mencipta lebih ramai job creators dan mewujudkan kelompok bangsa usahawan menjelang tahun 2030. Di bawah RMK ke-12 iaitu bagi tempoh 2021 hingga 2025, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 30 juta untuk belia di bawah program Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTEGE). Peruntukan ini disasarkan akan memberi manfaat kepada 76,690 orang graduan. Daripada peruntukan RMK ke-12 tersebut, sebanyak ringgit Malaysia 5 juta telah diluluskan bagi tahun 2023 untuk membantu 12,450 graduan melalui pelaksanaan program di bawah
untuk pelaksanaan program. Selain itu, program latihan bimbingan serta pembiayaan untuk golongan belia juga disediakan oleh Bank Rakyat, Tekun Nasional, SME Corporation Malaysia, Institut Keusahawanan Negara INSCAN. Itu sahaja jawapan saya. Silakan. Saya ingin bertanya sejauh mana penyertaan anak-anak muda di dalam program-program pembangunan usahawan daripada pihak Kementerian Koperasi. Tan Sri Yang Dipertua, penglibatan belia ataupun anak muda khususnya daripada mahasiswa ataupun graduan adalah amat menggalakkan. Untuk makluman Yang Dipertua, untuk program Tunas Usahawan, usahawan belia Bumiputera sebagai contoh, untuk program Tunas Usahawan Belia Bumiputera di bawah SME Corp Malaysia, terdapat 99% peserta TUB bagi tahun 2020 yang menjalankan aktiviti pertanian berkaitan pertanian serta penternakan berikutan PKP pada masa ini. Maksud dia, daripada keseluruhan 9% terlibat dalam aktiviti pertanian dan berkaitan pertanian serta penternakan. Bagi di bawah program Tekun Nasional, seramai 1,857 orang dengan nilai pembiayaan ringgit Malaysia 31 juta telah terlibat dalam program yang dijalankan ini. Dan daripada jumlah ini, jumlah usahawan dalam bidang pertanian adalah 370 orang dengan nilai pembiayaan ringgit Malaysia 6.8 juta. Jadi pada keseluruhannya, penglibatan anak muda dalam agro makanan adalah cukup menggalakkan. Sila, Ya Muhammad. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya ialah bil import negara terlalu tinggi, melebihi 50 bilion, dan tokoh-tokoh usahawan agro makanan dunia umpamanya Heinz di Amerika Syarikat, Nestle menguasai pasaran dunia, dan banyak yang KFC, McDonald dan sebagainya. Tak boleh ke kerajaan mengambil langkah membawa masuk influencer terkenal dunia bagi menarik minat anak-anak muda kita supaya menceburi sektor ini, kerana dah ada produk-produk di Amerika Syarikat, produk daripada Asia, kitchen, Wendy's Kitchen, Quark Kitchen dan sebagainya. Ada Asia Tenggara. Jadi boleh tak kerajaan mengambil kesempatan membawa masuk influencer terkenal untuk kita mengatasi masalah bil import makanan dan juga kita tidak selalu banyak kebergantungan kepada produk-produk luar. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, di sektor koperasi ada ramai yang telah mula menceburi dalam menanam cili dan makanan-makanan yang untuk menampung keperluan tempatan. Seperti yang sedia maklum, cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha dalam menceburi di sektor pertanian adalah bukan setakat pertanian